Selamat tengah hari dan hello. Saya harap kamu semua dalam keadaan yang sihat. Jadi hari ni kita akan belajar bab 3 iaitu rumus algebra. Sebelum ni kamu belajar tajuk apa? Sebelum ni kamu belajar bab 2 tajuk apa? Pemfaktoran dan pecahan algebra. So, maksudnya sebelum ni kamu belajar pemfaktoran dan pecahan algebra, tapi kali ni kamu nak belajar algebra juga, tapi tentang rumus. Okey. Kat sini saya ada letakkan maksud dan contoh bagi ungkapan algebra dan rumus algebra. Okay, maksud ungkapan algebra adalah gabungan dua atau lebih sebutan algebra menggunakan operasi tambah, tolak, darab atau bahagi. Okey, contohnya 5AB tambah 5C. Dia ada nombor, ada pemboleh ubah iaitu AB. Lepas tu kita ada operasi dan kita ada sebutan pertama dan sebutan algebra yang kedua. Kalau rumus algebra pula adalah ungkapan algebra yang ditulis dalam bentuk persamaan. Cuba kamu lihat dekat ungkapan algebra ni, kita ada 5AB tambah 5AC. Tapi dekat rumus algebra kita ada A sama dengan 2Y tambah 5. Apa yang ada kat rumus algebra ni yang tak ada kat ungkapan algebra? Cuba bagi tahu saya. B dengan C. Bukan, maksudnya bukan huruf, maksudnya operasi ke, simbol ke, apa yang tak ada? Simbol tambah ada sama dengan yang baru. Sama dengan yang baru. Nampak tak? Kamu nampak kat situ bahawa sama dengan ni ada kat rumus algebra. Okey, ini yang membezakan rumus algebra dengan ungkapan algebra. Dia mesti ada sama dengan. Okey, sebab kalau kamu tengok kat sini, tambah kat sini ada, kat sini pun ada. Maksudnya operasi ni boleh jadi darab, bahagi. Dia tak kira dua-dua ni ada operasi. Kemudian dua-dua ni ada sebutan algebra. Kalau sebutan algebra saja pula macam mana? Sebutan algebra. Tulisan dia macam mana kalau sebutan algebra ni? Kalau sebutan algebra saja boleh jadi 5AB atau 5C. Sebab apa? Sebab 5 ni nombor, mewakili nombor. AB ni mewakili pemboleh ubah ataupun huruf lah bagi algebra ni, kira kita kata. Nampak tak? Maksudnya boleh diwakili oleh simbol. Hai Devendran, selamat datang kelas. Okey, jadi kamu nampak lah rumus algebra ni memang kena ada sama dengan, itu yang penting. Okey, sekarang kita nak belajar pengenalan rumus algebra. Apa ni rumus algebra ni? Pasal apa? Pasal rumus ni kira dalam bahasa paling senang kita boleh kata bahawa seperti formula. Maksudnya luas ni kita wakilkan dengan huruf A. Sisi kat sini ni orang panggil apa ni? Panjang. Ya, panjang. Kita wakilkan dengan huruf P. Kemudian sisi ni kita panggil apa? Lebar. Lebar. Okey, kita gantikan dengan huruf L. Jadi kalau formula bagi luas segi empat tepat adalah panjang darab lebar. Ya, panjang darab lebar. Okey. Kalau dalam biasa kita akan tulis luas sama dengan panjang darab lebar. Tapi dalam rumus algebra kita menggunakan
huruf saja sebagai pengganti. Jadi kita kata luas tadi sama dengan A. Kemudian panjang kita wakilkan dengan huruf P, darab dengan lebar huruf L. Nampak tak? A sama dengan panjang. Ya, panjang darab lebar. A ni mewakili luas, P ni mewakili panjang dan L ni mewakili lebar. Faham tak? Faham. Okey. Kemudian kita tengok contoh yang seterusnya adalah luas segitiga. So kat sini luas ni pun saya wakilkan dengan huruf A. Okey, kat sini orang selalu panggil apa ni sisi segitiga yang bawah ni? Panjang. Kita panggil tapak. Saya wakilkan dengan huruf B. Kalau yang kat sini kita selalu panggil apa? Tinggi. Tinggi. Jadi kalau kita nak tulis tinggi ni saya akan wakilkan dengan huruf T. So kalau kita nak tulis dia punya rumus macam mana? A darab T. Macam mana Kuhan? A darab B. A darab B. Macam tu ke? A sama dengan Okey. A sama dengan T darab T bahagi 1/2. Ya, betul. Betul. Kalau kamu tak reti, maksudnya kamu tak faham mula-mula macam mana, kamu buat je dulu. Okey, luas segitiga sama dengan 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey, ni kita duk panggil formula lah. Kita biasa kan duk panggil formula segitiga. Tapi sekarang kita nak rumus. Rumus luas dia kita ganti dengan A. Yang ni 1/2 darab dengan tapak dia kita wakilkan dengan huruf B darab dengan tinggi. Okey? Kalau kamu tak pasti, kamu boleh buat manual macam biasa kita duk buat dulu. Kalau kamu dah tahu, kamu boleh je terus tulis. Okey, faham tak Kuhan? Faham, cikgu. Faham. Okey, terima kasih Kuhan Devendran. Okey, kemudian kita tengok pula dalam perkara rumus algebra ni, kamu akan jumpa banyak dengan 4 perkataan ni. Kira ni hari ni kita akan belajar, minggu depan pun kamu akan belajar juga tentang ini. Jadi saya perkenalkan yang pertama iaitu pemboleh ubah, iaitu satu kuantiti yang berubah dalam nilai. Maksudnya daripada 0, 100, 20, -3, dia boleh jadi apa saja. Dan dia boleh diwakili dengan huruf A sehingga Z. Tu yang tadi saya kata tu luas saya nak wakilkan dengan huruf A. Tapak saya nak wakilkan dengan huruf T. Maksudnya kita mewakilkan sesuatu benda tu dengan huruf. Kemudian pemalar. Pemalar ni dia bermaksud satu kuantiti bernilai tetap. Dia takkan ubah, dia dekat situ je. Contohnya 2 pi, pi. Nilai yang kita kata tetap. Kemudian rumus. Persamaan yang menghubungkan beberapa pemboleh ubah. Okey. Kemudian terakhir sekali perkara rumus. Satu pemboleh ubah yang diungkapkan dalam sebutan pemboleh ubah yang lain. Banyaknya maksud. Dia duk cerita apa ni? Okey, tak apa. Yang ni saya nak perkenalkan maksud dan apa perkataan yang kamu akan jumpa saja. Jadi jangan risau. Kita pergi tengok apa dia nak cerita sebenarnya. Okey, bila kamu nampak L sama dengan 2 pi JT tambah 2 pi J kuasa 2. Okey, kan saya ada buat kotak besar ni kan? Okey, kotak besar ni mewakili rumus. Itu perkara utama. Kiranya semua depa ni adalah rumus. Okey. Kemudian
Kalau kamu lihat pula L. L ni di depan. Di depan dan sebelum sama dengan. Dia ada satu je huruf dalam sini. Dia ni kita panggil perkara rumus. Perkara rumus ni dia akan duduk di depan sama dengan dan seorang-seorang dia je. Okey, kemudian kita tengok 2 pi. Dengan 2 pi ni, dia ni mewakili apa? Dia ni mewakili pemalar, iaitu nilai yang tak berubah. Kemudian kita lihat pula J kuasa 2 dengan JT. Depa ni mewakili apa pula? Depa ni mewakili pemboleh ubah. Maksudnya nilai dia kita boleh bagi 2, 3, negatif 2, negatif 4. Berapa je yang kita nak bagi. Nilai dia takkan berubah. Okey, kalau kat sebelah ni. Yang ni kalau dalam kotak Y sama dengan 3 tambah 8X ni boleh dikatakan sebagai apa? Rumus. Okey. Kalau Y ni Kuhan, kita panggil apa? Okey, sebab apa kita panggil dia perkara rumus Kuhan? Satu huruf je di depan sama dengan. Okey, itu adalah keyword untuk kamu nak jawab. Sebab apa dia perkara rumus? Sebab dia seorang je dan dia duduk depan sama dengan. Dia seorang-seorang yang datang sini. Okey, kemudian Devendran, yang mana yang akan jadi dia punya pemalar? Yang mana Devendran? Yang mana dekat sini Y sama dengan 3 tambah 8X akan jadi pemalar. Nilai yang tak berubah. Tahu tak? Akan 3 dengan 8 ni kamu akan dapat sebagai pemalar. Sebab apa dia pemalar? Sebab kita taruh 3 tambah 8X. Depa ni akan sentiasa je ada kat sini. Tapi yang tak akan sentiasa bersama kita siapa dia? X. X ni sebagai? X ni Pemboleh. Ya, betul. Pemboleh ubah. Sebab nilai dia kita boleh ganti dengan 1, dengan 0, dengan 5, negatif 5, negatif 100. Tapi 3 dengan 8 ni, mereka akan sentiasa je ada kat situ. Boleh nampak tak? Boleh faham tak? Faham cikgu. Devendran? Faham cikgu, faham. Okey. Kemudian kita tengok bentuk rumus berdasarkan penyataan. Macam mana ni nak buat ni? Okey, kita tengok yang pertama. Hasil tambah X dan Y ialah 13. Okey, kamu tengok dia kata hasil tambah. Hasil tambah ni menunjukkan Operasi tambah. ya, dan menunjukkan adalah jumlah. Jadi kita ikut dia kata hasil tambah X duduk depan dan ni mewakili tambah 2Y ialah 11. jadi kat sini saya kena tulis simbol apa? Sama dengan. Ya, sama dengan 13. Okey. Kemudian kalau yang kedua ni, kuasa 2 bagi hasil tambah M dan N ialah 25. Macam mana saya nak buat tu? Dia kata kuasa 2. Okey, kita tahu ada kuasa 2. Okey. 22 bahagi 2. Uish, tak boleh macam tu. Kamu tengok ayat dia yang depan ni. Kuasa 2. Sekarang ni saya buat kuasa 2. Bagi hasil tambah. Kamu kena... M tambah N sama dengan 25. Ya.
N tambah N. Tapi dalam kurungan kuasa 2 sama dengan 25. Sebab apa dia dalam kurungan kuasa 2 ni? Sebab ayat dia mula kata kuasa 2. Kuasa 2. Ya, kuasa 2 bagi hasil tambah M dan N. Okey, kalau saya tukar ayat. Kuasa 2 bagi hasil tolak M dan N ialah 25. Macam mana saya nak tulis tu? M tolak 2 kuasa 2. M tolak kenapa saya tulis 2 kat sini? N. Okay, N. Okay, yang ni, kalau yang ni, siapa jawab tadi? Kuhan lah. Okay, M tolak N. Kemudian? Kuasa 2. Kuasa 2. Dapat? Ya, sama dengan 25. Nampak tak? Kalau dia tukar ayat sikit, maksudnya dia tukar operasi. Tapi ayat yang lain kekal, maksudnya dia punya cara nak tulis sama saja. Okey, kemudian kita tengok contoh yang ketiga. P ialah perimeter bagi segi 4 tepat. Perimeter ni apa? Apa dia? Ukur sekeliling. Ukur sekeliling tu macam mana, cikgu? Ni ukur sekeliling ni macam ni. Panjang ni. Panjang ni. Panjang ni. Panjang ni. Kiranya semua yang tepi ni, semua kamu kena cari. Kira itu mewakili perimeter. Okey. Saya nak tanya, yang saya tunjuk ni, apakah panjang dia? Y tolak 1. Okey, kalau yang kat sini? X tambah 2 cm. X tambah 2 cm. Okey. cm. Bagus. Kemudian kalau saya nak tulis perimeter dia macam mana? Saya pakai P untuk perimeter. Kemudian? Y tolak 1 cm Okey. tambah Y tolak 1 cm. Y tolak 1 cm. Okey. tambah X Tambah X bahagi 2 tambah 2 tambah cm. Kemudian? tambah X tambah 2 cm. Okey. Kiranya ini jalan pengiraan untuk perimeter. Lepas tu kiranya kamu kena pemudahkanlah satu-satu. Y tolak 1 buat kelak. Maksud saya buat kelak daripada dia punya kurungan tu kan. Y tolak 1 tambah Y tolak 1 tambah X tambah 2 tambah X tambah 2. Kemudian cari huruf yang sama, nombor yang sama, kamu pemudahkan. Ataupun kamu boleh tulis macam ni. P sama dengan, okey, kamu tengok. Ini X tambah 2 di atas. Kat bawah pun X tambah 2. Maksudnya dia adalah dua benda yang sama kan? Ya. Okey, kamu boleh tulis 2 X tambah 2 tambah Y tolak 1 ni pun ada 2 kan? Jadi kita boleh tulis 2 Y tolak 1. Okey, lepas tu kamu kena buat apa? Darab. Ya, macam mana kita nak darab tu Vanisha? 2 darab X 2 darab 2. Betul. Jadi kamu darabkan masuk. Ni dalam proses apa kita belajar dalam bab 2 tu? Darab Kembangan. Jadi 2 darab X kita dapat 2X 2X 2 darab 2 dapat X.
Okey, depan 4 ni positif ke negatif? Positif. 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 Okey. Kemudian 2 darab Y dapat berapa? 2Y. 2Y. 2 darab negatif 1? 2. Negatif 2. Negatif 2. Jadi, kita tulis semula 2X. Kemudian 4 ni ada apa-apa tak kawasan kawan dia? Tak ada. Ada cikgu. Ada. Dengan negatif 2 ni, 4 boleh tolak dengan 2. 4 tolak 2 berapa? 2. Ya, 2 tambah 2Y. Kamu nak cari pasangan dia, bukan pasangan kira huruf je. Kalau yang ada nombor, maksudnya ni 4. Dia tak ada apa-apa kat dia. Negatif 2 ni pun tak ada apa-apa kat dia. Dia tak ada A, dia tak ada B. Maksudnya mereka 2 ni berpasangan lah. Jadi nombor biasa, bukan algebra. Jadi mereka boleh tolak 4, tolak 2. Okey? Patut saya tengok kat latihan tu ada yang careless mistake dah buat. Mereka ni pasangan, cuma mereka bukan yang algebra. Mereka tak ada A, tak ada B. Mereka nombor biasa. Nombor bulat biasa. Nombor integer. Okey? Okey. Okey. Kemudian kita tengok contoh yang keempat, iaitu raja menunjukkan sebuah trapezium. A ialah luas bagi trapezium. Okey, dia wakilkan luas sebagai A. Okey. Kalau kita tengok kat sini, formula untuk luas trapezium ialah 1/2A tambah B darab dengan T. So, saya nak tanya, yang 2M ni mewakili apa? Huruf apa yang kat sini? 2M ni mewakili apa? Mewakili A. Nampak tak kat atas ni dia kata A. Sisi A. Jadi A sama dengan 2M. Kalau kat bawah ni pula, mewakili apa? B. Okey, B adalah 3M tolak 2. Kalau kat sini mewakili apa? Huruf apa? P. P, tapi kat sini mewakili apa? Mewakili tinggi. Jadi mereka habaq tinggi dia adalah T. So, kita tulis kat sini T sama dengan P. Agak mengelirukan sebab dia bagi kat sini simbol. Kat sini pun huruf juga tanpa number. Tapi tak apa, kita boleh masukkan dalam formula. So, kalau kita tengok luas trapezium sama dengan 1/2 darab A tambah B darab dengan T. So, kita boleh tulis luas ni sama dengan, wakilkan dengan huruf apa luas ni? Boleh wakilkan dengan huruf. Tadi kita habaq luas kat sini boleh diwakili dengan huruf A dengan B. luas ini, luas trapezium ni kita wakilkan dengan huruf A. A. Nampak tak? A. Kemudian 1/2 darab A plus B. A plus B tu mewakili sisi trapezium yang atas dengan yang bawah ni. Okey, Vanisha, A plus B ni mewakili sisi trapezium. A ni mewakili luas Tuhan. So, A dia apa? 2M. 2M. Tambah B dia apa? 3M tolak 2. Okey, 3M tolak 2. Di dalam kurungan, darab dengan T. T dia apa? P. P. Okey. Jadi, kita tulis kat sini kita tahu kalau darab per 2
Kamu nampak tak? Sekejap. Saya tak nampak skrin. Siapa tak nampak skrin? Kuhan lah. Ah, Tak nampak. Saya bagi dekat tadi. nampak kecil. Nampak kecil. Nampak je nampak. Okey. Okey, sambung. Saya letak kat sini ya. Sambung yang seterusnya ni A sama dengan nak permudahkan yang kat sini ni. Sebab ruang kat bawah ni kalau saya sambung, kamu tak nampak kan? So, saya buat sini per 2. Jadi, kita ada apa? Kita tak P. Kemudian, kita nak selesaikan yang dalam kurungan. 2M ni tambah 3M dapat berapa? 2M. 5. Berapa? 5? 5M kuasa 2. Kenapa 5M kuasa 2? 5M saja sebab dia tambah bukan darab. Oh. Okey? 5M saja. Lepas tu kita boleh tulis tolak 2. Okey, faham tak? Faham? Faham. Okey. Sebabkan yang ni saya tengok ramai sangat salah. Kita ulang kaji sikit boleh tak? Okey. Saya nak tanya Kuhan dulu. 4A tambah 2A sama dengan berapa? 6A kuasa 2. 6A sahaja. Sebab dia Kuasa 2. tambah. Kalau kamu kata 6A kuasa 2 adalah kalau dia kena buat darab. Kamu kena buat 3A darab 2A. Dapat berapa? 6A kuasa 6A kuasa 2. Okey, kamu nampak tak? Kalau tambah, Nampak. kita akan dapat A sahaja. Tapi kalau kamu darab, kamu akan dapat A kuasa 2. Okey. Kalau 5M darab M, berapa Vanisha? 5M kuasa 2. 5M kuasa 2. Okey, betul. Kalau 5M tambah M? 6M. 6M. Okey. Kalau Devendran? Devendran pula dah. Kalau 7AB tambah 3AB dapat berapa? 10AB cikgu. 10AB